Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Ustaz Muhammad Yusuf Arba'in, kepada Yang Berusaha Panurliza dan Puan Syahira selaku admin di pihak Ustaz, dan saya Mazidah Abdul Razak mewakili Persatuan Wanita Islam Prihatin. Jam menunjukkan tepat pada pukul 9, maka saya akan menjemput Ustaz untuk memulakan pengajian kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Terima kasih kepada Kak Mazidah selaku pembuka bicara bagi majlis ilmu kita pada pagi ini yang mewakili Persatuan Wanita Islam Prihatin. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati, lagi Allah kasihi, rahimani wa rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah pada tahun yang baru ini. Ini adalah tahun baru, tahun 1443 Hijrah. Hari ini 3 Muharram. Ya. Hari ini 3 Muharram. Kita diberikan ruang, diberikan peluang oleh Allah untuk kita berada pada salah satu daripada bulan-bulan haram. Maka gunakanlah peluang yang Allah beri itu untuk kita memperbanyakkan amal-amal soleh kita kepada Allah. Syukur kehadrat Allah, kepada Allah yang tidak terhingga Allah mengizinkan kita pada pagi ini bertemu seperti yang dijadualkan pada setiap Isnin minggu yang pertama dan Isnin minggu yang ketiga, yang kita akan bertemu setakat ini secara online. Tajuk seperti yang kita telah pun bicarakan sebelum ini, tajuk besar sebenarnya berkenaan dengan ancaman dan juga galakan. Pagi ini kita memberi tumpuan kepada tajuk ancaman. Ancaman berkenaan dengan apa? Ancaman dari sudut mendapat laknat. Jadi golongan yang dilaknat merupakan golongan yang telah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan oleh Allah daripada mendapat rahmat. Jadi sesiapa yang dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat, dilaknat oleh Nabi SAW adalah golongan yang dijauhkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita sangat memerlukan rahmat dari Allah. Oleh yang demikian, pagi ini sekali lagi kita akan membicarakan tajuk tentang golongan yang mendapat ancaman dijauhkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berulang kali menyebut tentang tajuk supaya tuan-tuan perempuan memahami di sebalik sudut tajuk besar ancaman, dan satu lagi tajuknya adalah galakan. InsyaAllah kuliah yang berikutnya nanti kita akan masuk kepada tajuk galakan untuk beramal. Pagi ini seperti yang diwar-warkan, kita akan masuk kepada sambungan golongan yang dilaknat. Kita masuk kepada siri yang kedua. Siri yang kedua ni alhamdulillah dengan rahmat Allah, izin dari Allah, saya sempat menyiapkan
bahan rujukan yang boleh kita jadi sebagai rujukan ringkas, saya terus kepada golongan yang ke-9. Kenapa saya terus kepada golongan yang ke-9? Kerana pagi ini adalah siri yang kedua. Bermaksud kita telah pun membincangkan tajuk ini pada siri yang pertama. Siri yang pertama dulu, pada bulan yang lalu, kita telah menyebut 8 golongan yang mendapat laknat dari Allah. 8 golongan itu yang pertama, izinkan saya membuat sedikit pengulangan ringkas, nota, insya-Allah. Dia dalam saya dah ada draftnya, insya-Allah akan diletakkan di dalam PowerPoint. Okey, yang pertama adalah golongan yang memakan riba, yang memberi riba dan perkara yang berkaitan dengan riba. Yang kedua adalah manusia yang dia mencuri. Yang ketiga adalah pemberi rasuah dan yang memakan rasuah. Yang keempat adalah kepada mana-mana orang yang beriman yang menunda-nunda untuk mengeluarkan zakat sehingga dia tidaklah mengeluarkan zakat. Yang keenam, kita telah ulas pada minggu yang kelima adalah berkaitan dengan manusia yang terlalu obses dia terlalu tamak dia dengan dunia. Hidupnya, tumpuannya adalah pada dunia semata-mata. Mereka itu adalah manusia yang dilaknat oleh Allah. Yang keenam adalah merujuk kepada mana-mana manusia yang dia telah mengganggu, telah mengotori tempat-tempat yang menjadi lalu lalang manusia-manusia yang lain, dari sudut membuang najis di tempat orang berteduh, begitu juga apa yang kita telah sebut tentang mengotori tempat-tempat yang mengotori tempat manusia untuk lalu lalang. Ini kita telah kaitkan dengan zaman kini dari sudut kita mengotor tempat-tempat awam seperti mana perhentian di RNR, di tempat-tempat manusia singgah. Begitu juga sebenarnya tuan-tuan ya, bagi sesiapa yang ada kadang-kadang kucing-kucing yang dijaga, kalau dia tak dijaga kan, kadang-kadang dia buang najis dia, kan kadang-kadang dia kencing di rumah-rumah jiran, kencing di tempat orang lalu lalang sampai terpijak najis dan sebagainya. Itu pun sebenarnya termasuk dalam hadis yang Nabi menyuruh kita takut, hindarkan daripada mendapat laknat manusia. Yang mendapat laknat daripada manusia, mana apabila manusia laknat, maka laknat itu dia merujuk kepada dijauhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, kita telah sebut pada minggu lepas adalah tentang mana-mana jantina yang menyerupai jantina yang lain. Lelaki nak tiru perempuan, perempuan nak tiru lelaki dari sudut berpakaian, cara bercakap, cara berjalan. Itu pun termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8 adalah mana-mana isteri yang dia tidak mahu bersama dengan suaminya dari sudut hubungan kelamin, dari sudut tidur bersama suami, sedangkan tidak ada perkara-perkara yang menghalang untuk dia melayani kemahuan suaminya. Jadi hati-hati bagi mana-mana wanita, kalau kita kecil hati sekalipun, merajuk sejauh mana sekalipun, maka kita pastikan
suami itu tidak tidur secara bersendirian menyebabkan suami itu marah. Merajuk, tidur bilik lain-lain sehingga menyebabkan suami itu bersendirian dan suami itu tidur dalam keadaan marah, dilaknat oleh para malaikat sehinggalah pada waktu pagi. Jadi tajuk ni sebenarnya memang perlu kita sampaikan kepada masyarakat kita. Sebab tu kadang-kadang hidup kita ni, kita melalui hidup ni yang penuh dengan keserabutan. Kita melalui hidup kita ni, hidup kita yang penuh dengan pelbagai masalah. Mungkin salah satu daripada sebabnya kerana kita jauh dari rahmat Allah. Hidup kita tidak tenang dan sebagainya. Salah satu daripadanya. Saya sebut salah satu bermaksud ada sebab-sebab yang lain. Mungkin Allah beri ujian kepada dia walaupun dia beriman. Itu bentuk ujian. Tapi ada kala hidup kita ini, takdir kita ini dikaitkan dengan pilihan kita. Kita memilih. Maka kita dapat apa yang kita pilih. Seperti mana kita memilih. Kita ni lelaki tetapi kita memilih untuk jadi perempuan. Kita ada pilihan. Maka kita sendiri yang memilih untuk mendapat laknat dari Allah. Oleh yang demikian, kita sama-samalah memperbaiki diri kita. Mana-mana yang 8 perkara yang telah kita sebut pada minggu lepas ini menjadi amal-amal yang kita tinggalkan. Kerana kita memerlukan rahmat Allah dalam hidup ini. Ada duit banyak sekalipun, ada rupa yang cantik sekalipun, ada harta yang banyak sekalipun, ada anak-anak yang berjaya sekalipun, kalau kita tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ke mana-mana kita nanti. Susah kita kalau kita tidak dapat mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tajuk inilah yang kita letakkan di bawah tajuk ancaman. Ancaman kepada siapa? Ancaman kepada pemakan riba, ancaman kepada pencuri, ancaman kepada perasuah, ancaman kepada orang yang bakhil nak bayar zakat, ancaman kepada orang-orang yang tamak kepada dua, ancaman kepada manusia yang tidak mengambil cakna tentang keperluan manusia yang lain, ancaman kepada para isteri. Jadi pagi ni mari kita lihat perbahasan lanjut. Siapa lagi yang diancam oleh Allah, diancam oleh Rasul di dalam hadisnya, yang dia akan dijauhkan dari rahmat. Yang ke-9 adalah yang mencaci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang, hatta zaman dulu sekalipun, sudah ada golongan-golongan manusia yang suka memburuk-burukkan, mencerca para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara kumpulan yang sangat terkenal yang suka mencaci sampaikan membawa kepada mengkafirkan para sahabat seperti golongan Syiah. Syiah yang ekstrim, Syiah yang seperti Syiah Rafidhah, kan, mereka mengkafirkan Abu Bakar Siddiq, mereka mengatakan Umar ini kafir, bahkan ada isteri Nabi pun yang dikafirkan oleh orang-orang Syiah. Aisyah radhiyallahu anha telah dikafirkan. Nauzubillah. Manusia-manusia seperti ini sebenarnya dia termasuk dalam golongan yang akan mendapat laknat. Mari kita lihat siapakah yang akan melaknat bagaimana manusia yang mencaci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua hadis yang saya nukilkan di dalam perkara yang ke-9 ini. Yang pertama, mari kita lihat hadis Nabi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda
yang mana hadis ini disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana Nabi SAW bersabda, la tasubbu al-sahabi. Jangan kamu semua, jangan kalian mencerca, mengkeji, mengutuk para sahabatku. Nabi larang, Nabi kata la, Nabi kata jangan kamu mencerca para sahabatku. Kemudian Nabi menerangkan siapa yang mencerca para sahabatku, la'anallahu man sabba al-sahabi. Allah melaknat sesiapa yang mencerca para sahabatku. Maknanya Allah yang memberi rahmat itu, Allah itu sendiri yang menjauhkan rahmatnya. Berat tuan-tuan, Allah yang kita nak dapat rahmat Allah, Allah yang memberi rahmat itulah yang melaknat kepada siapa-siapa yang mencerca para sahabat. Hadis ini statusnya adalah hasan, hadis riwayat At-Tabrani. Ada pihak dia mendakwa cinta Nabi, cinta Nabi, cinta Nabi, tetapi dia telah mencerca manusia yang disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu para sahabat. Kenapa kita tak boleh cerca? Kenapa kita tak boleh kutuk para sahabat? Ada banyak jawapan. Jawapan yang paling konkret sekali adalah para sahabat adalah ahli syurga. Para sahabat adalah manusia yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Manusia pilihan Allah, manusia yang Allah redha, manusia yang janji masuk syurga, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman. Kamu pergi mencerca manusia-manusia yang Allah masukkan dia ke dalam syurga, dan ada banyak pengiktirafan pujian Nabi kepada para sahabat. Jadi saya datangkan hanya satu sahaja kelebihan para sahabat yang Nabi memberikan justifikasi kenapa tak boleh cerca para sahabat. Seperti mana kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian semua mencerca para sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadih. Nabi bersumpah demi jiwaku yang berada di tangannya. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba. Sesungguhnya jika ada di kalangan kamu ini yang menginfakkan, yang membelanjakan emas sebesar bukit Uhud sekalipun. Maksudnya, Nabi nak kata, kalau kamu ni baik sangat, kalau kamu sedekah emas sebesar bukit Uhud. Bukit Uhud ni panjang tuan-tuan. Kan lebih kurang dalam 6 kilometer macam tu kan, besar. Dekat Madinah kan. Besar. Kita ada berapa banyak emas yang ada di tangan kita? 1 gram, 5 gram, 1 kilogram. Siapa sini yang ada emas 1 kilogram? Siapa di sini ada emas 100 kilogram? Siapa dekat sini yang memiliki emas? Saya rasa orang yang ada kedai emas pun, dia tak akan ada emas sebesar bukit Uhud. Ke ada? Wallahu a'lam, mungkin ada. Kalau ada sekalipun sebesar bukit Uhud, digunakan emas itu untuk disedekahkan. Nabi mengatakan, ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Nabi kata yang disedekahkan emas sebesar Uhud itu, bukit Uhud itu, tidak akan mencapai,
tidak setanding secupak makanan atau setengah daripada secupak yang dibelanjakan oleh mereka. Maksud dia tak boleh lawan para sahabat ni. Darjat dia, kemuliaan dia. Walaupun secupak yang para sahabat pernah gunakan untuk sedekah, tak, emas kita sebesar Bukit Uhud tu tak boleh lawan nilainya dengan secupak apa yang disedekahkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka cukuplah satu hadis ini memberikan kita penjelasan bahawasanya sampai bila-bila lah kita takkan setanding darjat kita dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi lancangnya mulut manusia ni, busuknya hati manusia ni, dengkinya manusia ini, sehingga menyebabkan ada yang mencerca, mengutuk, bahkan mengkafirkan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi siapa-siapa kalau ada kawan-kawan yang mencerca para sahabat ni, kita ancam dia dengan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita teruskan yang kedua. Yang kedua pengisian kita pada pagi ini, apabila kita sambung maklumat ni dengan yang siri pertama, dia akan menjadi perkara yang ke-10. Yang ke-10 ada kaitan dengan khamar, ada kaitan dengan arak. Ada apa dengan arak ni? Okey, mari kita lihat hadis riwayat Abu Dawud. Ya, hadis riwayat Abu Dawud. Cara saya nak ada rujukan yang saya sedang merujuk. Hadis riwayat Abu Dawud ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana hadis ini ia dinukilkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahul khamra. Allah telah melaknat khamar. Allah telah melaknat arak. Tuan, arak ni sendiri, arak, Allah laknat arak. Ya, Allah melaknat arak itu. Kenapa Allah Ta'ala melaknat arak? Arak, khamar, dia termasuk di dalam salah satu benda yang kotor, benda yang keji. Kalau kita rujuk dalam suratul Maidah, surah yang kelima ayat nombor 90, Allah Ta'ala menyebutkan arak ke, judi ke, pemujaan berhala ke, wal ansab, dia termasuk dalam rijsun. Dan kita tahu kesan buruk peminum-peminum arak. Kita tahu kan dalam negara kita banyak kejadian kemalangan sehingga membunuh manusia lain adalah kerana pemandu itu mabuk meminum arak. Tapi apa pemerintah buat untuk menyekat pemandu-pemandu yang mabuk ini? Alhamdulillah, adalah sedikit sebanyak penguasaan melihat sejauh mana kandungan alkohol bagi orang yang memandu. Tetapi pemandu-pemandu yang telah memandu dekat mabuk, membunuh orang mati, dilanggar, apa tindakan yang dibuat? Sedangkan Allah melaknat khamar itu. Kemudian Allah juga telah melaknat wasyaribaha. Allah Subhanahu wa ta'ala telah melaknat kepada peminum arak itu.
Allah juga telah melaknat wasaqiyaha, penuang kepada arak itu. Penuang ni, siapa yang tuang, walaupun dia tak minum, dia termasuk dalam yang mendapat laknat. Apatah lagi peminum itu, dia juga yang menuangkan sendiri. Waba'ihaha, penjual arak itu. Mana-mana yang menjual arak, dia termasuk di dalam yang mendapat laknat Allah. Wa mubta'aha, pembeli arak itu, walaupun dia tak minum, dia termasuk di dalam mendapat laknat. Wa'as, okey, penjual dekat sini ya, penjual dekat sini termasuklah yang menjaga di kaunter-kaunter untuk membayar arak yang dibeli. Nanti kita akan sebutkan hukumnya. Penjual, walaupun dia bukanlah menjual, tapi dia termasuk di dalam yang menjual. Kemudian wa'asiraha, pemerah arak tu. Maksudnya pengilang yang buat arak tu, ataupun memang dia buat arak tu sendiri, dia perah dengan anggur ke, dia buat guna apalah sahaja bahan untuk dijadikan arak. Wa mu'tasiraha, orang yang meminta untuk memerahnya. Wa hamilaha, pembawa arak itu. Pembawa termasuk kalau dia bekerja sebagai pemandu lori, penghantar barang. Kan? Dia penghantar barang. Jika dia membawa arak, dia termasuk di dalam yang akan mendapat laknat Allah. Kejap lagi saya akan terangkan sedikit beberapa pengecualian kepada pembawa yang membawa arak. Lagi kita akan kupas. Tapi secara umum pembawa dia. Kan? Orang yang membawa arak itu. Walaupun dia tak minum, dia termasuk dalam pembawa. Wal mahmulata ilaihi, dan orang yang dibawakan untuknya arak itu. Daripada hadis ini adalah sahih, hadis riwayat Abu Daud. Inilah yang kita bimbangi. Tuan-tuan biasa kan pergi ke kedai serba neka kan. Tuan-tuan pergi 7-Eleven, tuan-tuan pergi Speedmart and 99 kan. Tuan-tuan pergi di kedai apa sekarang ni, ada macam-macam kedai kan. Apa kedai 24 jam kan. Cuba tuan-tuan tengok, pergi dekat peti ais, cuba tengok. Ada tak arak-arak yang dijual? Jadi kalau arak-arak tu dijual, yang jaga kaunter tu untuk bayar arak tu siapa? Dapatan saya tak kata 7-Eleven ada tak ada, maksud saya kalau ada Speedmart ke apa adalah banyak kedai-kedai sebenika ni, kalau ada arak, siapa yang akan menguruskan pembayaran arak itu? Kita dapati orang Islam yang ramai yang bekerja di kedai-kedai serba neka ni, termasuklah di pasar raya. Dia termasuk dalam bab mana? Dia termasuk dalam mungkin pada penjual, mungkin pada pembawa. Jadi nak kena buat apa? Kalau dia tak dapat melaknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia kena hijrah. Dia kena carilah kerja-kerja yang lain yang untuk dia tak terlibat di dalam sebarang urusan dengan arak. Ataupun pemilik kedai tersebut, pemilik pasar raya tersebut, dia kena ada satu kaunter khas untuk sebarang pembelian, penjualan arak, yang jaga tu bukan orang Islam. Cuma bezanya, peminum arak tentulah dosanya tak sama macam orang yang menjaga kaunter untuk menguruskan arak. Tentulah dosanya tak samalah, tetapi dia termasuk di dalam yang diharamkan oleh Allah
termasuk di dalam bab yang dilaknat ni. Okey. Bukan saya yang mengeluarkan hukum kata haram. Okey, saya tunjukkan tuan-tuan dan puan-puan, saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan fatwa ya. Ini sebenarnya adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Tuan-tuan buka, tuan-tuan tulis dekat situ, hukum bekerja di kedai yang ada menjual arak. Contoh, okey. Saya tunjukkan tuan-tuan fatwa tersebut supaya tuan-tuan dan puan-puan bertambah yakin dengan maklumat yang saya sampaikan. Okey. Tuan-tuan nampak tak sekarang saya nyatakan, saya tunjukkan hukum bekerja di kedai seberneka yang menjual arak. Tuan-tuan perasan ada kan? Nampak tak? Nampak? Nampak Boleh. Ustaz? Nampak Ustaz. Oh, suara saya tak Nampak keluar. Ustaz. Oh, kejap ya. Kejap. Nampak Okey, alhamdulillah. Okey. Dekat sini adalah ayat-ayat dia kenapa seperti saya sebut tadi tu, kita ambil dekat hujung sekali tu. Dekat sini nampak. Dekat sini dia kata Jabatan Mufti mengatakan bahawa justru kami berpandangan dalam isu bekerja di kedai 7-Eleven ke, Speedmart ke atau kedai-kedai lain yang ada menjual arak. Okey, jika ada dijual arak, ingat ya, kita dalam artikel ni bukan bermaksud kita mengatakan kedai itu dijual. Kalau ada lah seperti kedai seberneka 7-Eleven ke, Speedmart ke, kalau ada. Kalau tak ada tak apa. Kalau ada, yang nombor 2 ni. Jika pekerja itu terlibat dengan jual beli arak, contohnya di kaunter, maka hukum perbuatan itu adalah haram sekalipun dengan martabat yang lebih rendah daripada meminumnya. Jelas tuan-tuan dan puan-puan? Okey. Jadi kesimpulannya adalah pastikan anak-anak kita yang lepas habis SPM ataupun yang, sebab tuan-tuan tahu kan sekarang ni dalam berita, dalam surat khabar, dalam media masa kita, pelajar-pelajar SPM 72% dia tak mahu sambung belajar. Ini di antara satu juga di antara isu pendidikan yang kita semua kena ambil maklum, tuan-tuan dan puan-puan. Anak-anak lepas SPM, banyak tu persen dia sangat tinggi tu. Kan? Mereka tidak lagi berniat untuk menyambung belajar kepada peringkat yang lebih tinggi. Sebab alasannya, kalau belajar pun kerja tak ada, gaji pun lebih kurang. Itu kita bincanglah bab yang lain di sudut pendidikan tu. Tetapi pastikan anak-anak kita yang mengambil peluang bekerja, tanya, kerja kat mana? Maka kita sebut sebelum ni pasal riba, pasal rasuah. Kita belajar ni juga bukan untuk kita, tapi untuk bagi nasihat, teguran, mungkin anak-anak kita, mungkin cucu kita, mungkin anak saudara kita, mungkin sepupu sepakat kita semua. Ingatkan mereka. Jadi dalam masa yang sama, kita kena bagi teguran lah kepada kedai tersebut. Kita tampaikan, mungkin ada badan Persatuan Pengguna Islam Malaysia kepada mana-mana NGO lain kepada Yang Berhormat ke, supaya ambil peduli bab ni. Jadi dilihat dia. Jadi moga-moga kita semua sentiasa berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi habislah untuk perkara yang ke-10 dikaitkan dengan arak tadi. Baik. Kita begitu juga tuan puan ya dengan yang membawa arak. Jika secara terang-terang pemandu lori tu dia tahu memang dalam lori tu arak aja, dan memang tahu nak dihantar kepada tempat yang buat arak, maka hukumnya adalah haram. Lepas tu ada pecah-pecahan lagi lah.
Contohnya kita pemandu Grab yang menghantar barang lalang move ke apa ke, memang kita hantar benda yang haram, contohnya daging babi ke, memang arak, kalau memang itu saja barang dia haram, kecuali dia bukanlah benda utama. Contohnya macam kita membawa seorang penumpang, tapi penumpang tu dia ada membawa arak. Dekat situ ada hukum lain. Maksudnya dekat situ pendapatan kita tadi halal lah, sebab kita nak bawa orang, bukan nak bawa arak, tapi orang itu dia membawa arak. Dia dah masuk yang lain dah. Dia terkeluar. Tapi kalau kita tahu terang-terang memang arak saja, memang kita tahu daging khinzir saja, kan, maka haram pendapatan kita tu. Begitu juga kalau situasi berikutnya kita menghantar makanan, kan, kita nak hantar makanan ni memang klien kita tu orang yang bukan Muslim. Contohnya dia beli nasi lemak, tapi lauk dia khinzir, yang itu dia jatuh pada hukum lain lah. Dia berbeza kalau memang daging khinzir saja. Dia berbeza dengan yang menu utama dia nasi ayam, nasi lemak, tapi tambahan lauk dia khinzir. Itu dalam bab lain. Jadi kena hati-hati. Saya bukanlah nak menghuraikan tentang hukum fiqh, tetapi berhati-hati dalam mendapatkan sumber rezeki. Hati-hati. Kita kena tanya banyak pihak. Okey, jangan kita fikir hanya alasan dah tak ada pilihan lain dah. Cari dulu. Kemudian usaha untuk mencari pekerjaan yang lain. Rezeki Allah ini luas, rezeki Allah ini banyak. Jadi ambillah manfaat daripada apa yang kita belajar ni, supaya kita semua, mungkin pada suami, mungkin pada anak-anak, mungkin kepada cucu-cucu kita, mereka ini sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pergi yang ke-11. Okey, yang ke-11 adalah dari sudut menakut-nakutkan manusia. Ini pun di antara perkara yang berleluasa juga pada zaman kini. Apa dia yang berleluasa tu? Pernah dengar tak istilah prank? Pernah dengar tak? Orang selalu bergurau-gurau. Istilah dia ni zaman bahasa netizen ni, kan, kita tak pernah dengar zaman orang tu dulu kan. Ni istilah ada prank kan. Dia termasuk dalam bab ni sebenarnya. Jadi kita akan ulas sikit. Kita akan ulas sekejap lagi. Okey, mari kita masuk kepada perkara yang ke-11 ni. Okey. Menakut-nakutkan manusia ini, kalau kita rujuk di dalam hadis riwayat Muslim, sabda Nabi SAW, man asyara ila akhihi bihadidatin, sesiapa yang mengacukan besi kepada saudaranya, fa innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, tuan-tuan, para malaikat ini doanya dikabulkan. Malaikat ni orang-orang yang baik. Sepatutnya kita nak malaikat doakan kita rahmat. Tapi dalam isu ini, malaikat mendoakan kita dijauhkan daripada rahmat. Dalam bahasanya disebut melaknati. Orang yang suka nak mengacu-acukan besi kepada saudaranya, sehinggalah dia melepaskan benda itu. Maksud dia, kalau dia buat acah-acah kan, dia main-main. Kau dekatlah, aku cucuk kau. Kan kadang-kadang kan, cuba kita perhatikan. Ada tak dalam hidup kita ni, kadang-kadang kita suka gurau-gurau, kita suka main-main, kita nak acah dengan benda tajam. Cucuk kan, cucuk jarum ke, cucuk benda-benda besi kan. Jangan. Tak dibenarkan di dalam agama
Jadi dia akan dilaknat oleh para malaikat sehinggalah dia berhenti buat perbuatan itu. Dan perbuatan mengacu-acukan benda-benda yang berbahaya ni, seperti besi ni, pisau ke, benda-benda tajam ke, Nabi tak bagi. Sekalipun saudara yang dia duk gurau-gurau mengacu-acukan benda yang tajam tadi tu, dia itu adalah akhahu li abihi wa ummihi. Sekalipun dia tu saudara seayah seibu, maknanya adik-beradik. Tak boleh nak gurau benda-benda yang tajam. Jadi kalau ada perbuatan macam ni, kena tegur anak-anak. Tegur cucu kita. Jangan. Guna pen yang boleh cucuk ke, tajam, jangan. Ia termasuk dalam perbuatan yang dilaknat oleh para malaikat. Kenapa tuan-tuan puan? Agama ni satu agama yang menjaga nyawa. Agama yang menjaga kesihatan. Jadi kalau kita buat macam tu, dia masuk macam ni sama ada bergurau ke dan memang betul serius nak buat ke, bergurau ke, dia termasuk yang dilarang. Kerana dia boleh memberikan mudarat. Hadis yang kedua, Nabi SAW bersabda, La yushir ahadukum ila akhihi bis-silah. Janganlah seseorang di antara kamu mengacukan senjata kepada saudaranya. Kenapa Nabi tak bagi? فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي. Kerana dia tak tahu. لَعَلَّ الشَّيْطَانِ. Boleh jadi syaitan akan melepaskan senjata itu dari tangan orang yang mengacukan senjata itu. فَيَقَعُ فِي حُفْرَتِهِ مِنَ النَّارِ. Sehingga membuatkan dia terjerumus ke dalam api neraka. Maknanya Nabi nak kata, mula-mula kita nak acah-acah je, nak acu senjata kan kepada saudara kita, dan kita tidak mengetahui entah-entah waktu kita nak buat macam tu, syaitan tolak ke, akhirnya sampai kita boleh mencederakan orang tu, boleh membunuh orang tu. Maka perbuatan itu boleh membawa dia terjatuh, dimasukkan ke dalam api neraka. Dia bukanlah hanya terpakai hukum ini kepada senjata atau besi saja. Apa sahaja alat benda yang tajam yang boleh melukakan, mencederakan dan boleh membawa ke membunuh pun tak boleh. Begitu juga dalam isu prank-prank ni, sebenarnya bukan sekadar pada bab mencederakan tubuh dilarang dapat laknat. Tapi gurauan-gurauan yang melampau-lampau ni, seperti menakut-nakutkan ni, pun termasuk dalam perkara yang dilarang dalam agama. Pernah tak kita suka acah-acah nak bagi orang takut? Contohnya kita berada di bangunan yang tinggi, kita acah-acah nak tolak orang ke, kan? Ataupun kita berada di mana di tengah-tengah jalan, dekat sungai, tepi jalan, kan? Kita nak, pernah tak kita acah-acah nak tolak kawan kita ke, siapa-siapa ke? Itu termasuk yang dilarang dalam agama. Orang kata lah, gurau je untuk mesra-mesra. Betul, gurau tu boleh. Tapi gurau yang membawa kepada kerosakan tak boleh. Gurauan yang menakut-nakutkan tak boleh. Jadi kalau tengok anak-anak yang suka sorok-sorok barang, anak-anak yang lain, adik-beradik lain, kan, itu termasuk yang diharamkan dalam agama. Walaupun kita kata macam nak mesra kan, tak boleh buat sorok-sorok barang sehingga menyebabkan dia menjadi takut, menjadi cemas. Lepas tu kita ketawakan. Saya tunjukkan tuan-tuan, dia punya artikel ya, saya tunjukkan. Okey. Seperti biasa, saya selalu menggalakkan tuan-tuan banyakkan membaca. Antaranya tuan-tuan tengok dekat Jabatan Mufti Wilayah banyak artikel. Okey. Tuan-tuan, saya tunjukkan tuan-tuan hukum prank dalam Islam. Saya tunjuk tuan-tuan dan puan.
Okey, kat sini. Okey. Tuan-tuan boleh dapatkan, tuan-tuan baca dan tolong sampaikan pada anak-anak kita. Okey, nampak tak artikel hukum prank dalam Islam? Nampak tak Okey. Okey. Keluar tak dekat skrin tuan puan? Keluar Ustaz, ada. Okey, kat sini kita tengok ya. Okey, kita pergi terus pada kesimpulan lah. Okay, kan? Baca Okey. Dekat sini tengok ya. Tengok bagaimana zaman Nabi dulu sahabat gurau juga. Orang kata guru-guru ni nak mesra, betul. Tapi agama ni bukan agama yang membuka pintu luas untuk bergurau sehingga menjatuhkan aib orang, menggelar orang dengan bahasa yang tidak elok. Okey, tengok hadis cerita bagaimana sahabat menakut-nakutkan sahabat yang lain. Okey, cerita dia, Abdul Rahman bin Abi Laila, dia berkata, pada para sahabat Nabi SAW pergi musafir dengan Nabi. Okey, ada satu sahabat ni dia tertidur. Lalu ada sahabat yang lain ambil dan tarik tali yang ada bersamanya sehingga orang itu tidur, orang yang tidur itu terkejut. Faham tak maksud dia? Maksud dia ambil tali haiwan tunggangan dia tu, jadi terkejut dia. Kan? Contoh kalau macam kita pergi sorok kereta. Kan? Kita pergi musafir. Kan? Tiba-tiba kita pergi sorok kereta. Tuan punya kereta tu cemas. Mana kereta aku ni? Mana kereta aku ni? Ish, hilang ke? Padahal kita nak prank kawan kita. Dalam kes ini, kawan yang lelaki ni yang dia tertidur, dia pegang tali tadi tu, dia tengok, mana haiwan aku ni? Terkejut dia. Apa sabda Nabi SAW? Nabi kata, la yahillu lil muslim ay yurawwi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim membuat saudara muslimnya terkejut. Kalau kita baca, kita kan suka terkejut-terkejut kan. Kadang-kadang sampai kata, nasib baik tak ada sakit jantung sampai luar darah aku, kata kan. Itu sebenarnya, itu bukan sunnah tu sebenarnya. Tak sebenarnya. Duduk datang kat belakang, datang terkejut. Jangan tuan-tuan. Jangan. Okay, kalau kita tengok dalam hadis riwayat Abu Daud, mengatakan, kata dia kata, pada makna hadis tadi itu, maksudnya larangan ini merujuk kepada setiap perbuatan membuat orang Islam terkejut atau takut adalah satu bentuk kezaliman. Begitu juga kalau kita baca dekat sini, bentuk gurauan yang mengambil barang orang lain bagi tujuan bergurau dengan pemilik barang tersebut, menyebabkan pemilik barang itu rasa risau dan sedih apabila barangnya hilang. Sabda Nabi SAW, tidak boleh sama sekali kamu mengambil barang salah seorang daripada saudara kamu kerana gurauan ataupun serius. Hadis riwayat Abu Daud. Rupa-rupanya Islam ni satu agama yang Masya Allah. Bukan tak boleh bergurau, boleh. Tapi bergurau yang menyebabkan, boleh kata orang, boleh menyebabkan kau jadi risau, menyebabkan kau jadi sedih ni, sebenarnya tak boleh. Apatah lagi kalau boleh mencederakan orang lain. Seperti mengacak-acakkan benda-benda yang tajam tadi. Jadi kena tengok, kena perhatikan baik-baik pada benda, perkara-perkara seperti ini. Ini gurau yang macam ni pun Nabi tak bagi. Apatah lagi kalau gurau memburuk-burukkan agama Islam. Betul tak? Mempelekeh-lekehkan agama Islam. Seperti mana kita tahu, viral isu baru-baru ini tentang komedian-komedian. Suka, punya nak dapat, kadang-kadang punya nak dapat orang view ramai. Sekarang ni kan ramai orang mencari pendapatan daripada TikTok, daripada view orang tengok dekat YouTube. Orang sekarang cari duit dah tak kisah hukum halal haram dah. Dah tak kisah malu ke tak malu ke, janji dapat duit.
Tapi kita ni pun kadang-kadang termasuk orang yang menyokong benda-benda macam tu. Jadi hati-hati. Sebab tu kita ni hidup duit banyak pun kita jadi tak tenang. Banyak benda perkara yang perlu dielakkan, jauhkan. Jadi kita kembali kepada tajuk tadi itu yang menakut-nakutkan manusia yang lain. Jadi kena hati-hati. Okey, jadi kita pergi kepada maklumat yang berikutnya, iaitu yang ke-12. Yang ke-12 dari sudut persetubuhan yang dilakukan melalui dubur. Yang ni pun saya kena terangkan jugalah. Sebab ada tak kejadian seperti ini? Ada, bukan tidak ada. Okey. Jadi perkara yang macam ni dipesan kepada suami ke, dipesan kepada isteri, jangan. Kenapa? Kerana dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi mengatakan mal'unun man ata imra'atahu fi duburiha. Terlaknatlah sesiapa yang menyetubui isterinya pada duburnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Jangan dia termasuk dalam orang yang dilaknat oleh Allah. Okey. Kalau kita baca pada hadis yang kedua yang saya nyatakan dekat sini, Nabi SAW menyatakan bahawa la yanzurullahu ila rajulin. Allah tidak melihat, Allah takkan tengok, Allah benci sangat kepada seseorang lelaki yang menyetubui lelaki. Saya tertinggal perkataan lelaki. Saya minta maaf, saya tertinggal terjemahan satu. Kita tambah ke sini. Allah tidak akan melihat. Allah tak nak pandang langsung muka dia. Maksudnya Allah menyampah benci kepada seorang lelaki yang mendatangi, menyetubui. Ini kalau lelaki maksudnya dia mendatangi lelaki yang lain. Lelaki, kita tambah sikit, menyetubui lelaki. Saya tinggal terjemahan tu. Lelaki, maksudnya lelaki buat kepada lelaki atau mendatangi isterinya pada duburnya. Maksudnya kalau lelaki dia melakukan hubungan kepada lelaki melalui dubur, begitu juga lelaki kepada perempuan pada duburnya. Allah benci. Allah tak suka, sampai kali kata Allah tak akan melihat dia ni. Kita nak Allah Ta'ala tengok kita, sayang kita, kasih kita, kita nak dapat rahmat dia. Tetapi kita telah membuat perbuatan yang macam haiwan, yang buruk kelakuan, sehingga menyebabkan Allah tak nak melihat perbuatan-perbuatan manusia yang termasuk di dalam laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ni, tuan-tuan dan puan, kita fahami, saya rasa tuan faham kan hadis ni macam mana bentuk dia. Okey. Jadi kita pergi kepada hadis yang berikutnya, iaitu yang ke-13. Yang 13 adalah melakukan kezaliman di tanah suci, di antaranya adalah di bumi Madinatul Al-Munawwarah. Jadi hati-hati. Jangan sunuk-sunuk dapat pergi umrah, dapat ziarah ke bumi Madinah, sepatutnya dapat rahmat dari Allah, tetapi dapat laknat dari Allah Azza wa Jalla. Hati-hati. Kerana ada hadis Nabi SAW seperti mana yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata Al-Madinatu haramun. Nabi kata Madinah itu adalah tanah suci. Tanah suci itu kita fahamlah, tanah haram kan. Banyak pantang larang dia. Kan? Tidak boleh berburu, tidak boleh apa macam-macam lah. Bumi Madinah tu. Lepas tu Nabi mengatakan bumi Madinah ni dia punya jarak dia antara mana ke mana yang jadi tanah haram tu. Dia kata ma baina a'irin ila kaza.
A'ir ni sebenarnya adalah sebuah gunung. Sampai Nabi kata, tanah suci itu dari A'ir sampai tempat ini. Tempat ini ni apa? Kalau baca hadis lain, Nabi membuat jarak dia. A'ir itu sebenarnya adalah sebuah gunung. Nabi ukur dia dengan satu lagi gunung lain, dia panggil Gunung Thawr. Maknanya dua-dua gunung ni merupakan dua gunung yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Dia adalah dua gunung yang ada dekat Madinatul Al-Munawwarah. Okay, Nabi kata, tanah Madinah ni tanah suci. Lepas tu Nabi katalah di antara jarak mana ke mana. Nabi buat jarak antara dua gunung tu. Kemudian Nabi mengatakan, man ahdatha fiha hadathan. Perhatikan baik-baik perkataan ahdatha fiha hadathan, matan hadis ni. Sesiapa yang melakukan sesuatu kejahatan di sana. Pertama ni dia merujuk kepada ni man ahdatha ni. Maksudnya kalau kita buat kejahatan, kita buat sesuatu yang melanggar agama, kita buat maksiat di tanah Madinah, di bumi Madinah, di kawasan yang dipanggil tanah suci tu. Kemudian pula kita buat juga benda-benda yang baru-baru dalam agama. Kita buatlah amal-amal khurafat, buat benda-benda bid'ah di sana tu. Sebab perkataan ahdatha fiha hadathan tu juga termasuk dalam membuat perkataan bid'ah di sana. Au awa muhdithan, ataupun dia tolong melindungi orang yang melakukan kejahatan. Melindungi orang yang melakukan kejahatan dekat sana, fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka dia akan ditimpa laknat oleh Allah. Bukan sekadar Allah yang melaknat, para malaikat pun akan melaknat dia, dan manusia seluruhnya akan pun melaknat dia. La yuqbalu minhu sarafun wala adrun. Allah tidak menerima amal wajibnya, amal sunatnya. Okay, jadi hati-hati. Apabila berada di bumi Madinah, pastikan kita jaga diri kita dari buat perkara-perkara yang bertentangan dengan agama. Jaga mulut kita, jaga panca indera kita, jaga anggota tubuh badan kita daripada melakukan perkara-perkara yang buruk. Apatah lagi kita menzalimi orang-orang yang ada di bumi Madinah. Contohnya ada banyak lagi hadis lain tentang penduduk bumi Madinah. Maka cukuplah satu hadis ini yang kita boleh ambil sebagai satu contoh amal yang kita kena jauhi. Okay. Yang ke-14 adalah kita tukar nasab keturunan. Kita ubah. Dekat sini dia dikaitkan adalah dengan bapa menisbahkan seseorang kepada dia, sedangkan dia bukanlah bapa dia sebenar, ataupun anak itu sendiri yang dia menisbahkan bapa yang bukan bapa dia menjadi bapa dia sebenar. Contohnya kalau kita ada anak angkat ke kan, ada anak angkat, jadi kita tukar nama bapa anak angkat itu kepada nama kita yang mengambil dia sebagai anak angkat, contoh. Okay, sabda Nabi SAW, wa man da'a ila ghairi abihi, siapa-siapa yang mengaku ayah kepada bukan walinya, maka laknat Allah, para malaikat dan laknat seluruh manusia akan menimpa dia. Ni. Dia malu ke tak malu ke, memang kena dijelaskan kepada, contoh kalau ambil anak angkat tu, dia kena bagi tahu bahawasanya bapa sebenarnya siapa. Kalau dia tahulah kan sebenarnya siapa, kena bagi tahu supaya tidaklah dibinkan kepada bin beliau. Ada banyak sebab tuan-tuan kenapa kesan buruk
jika anak itu bukan anak kepada bapa kandung yang sebenar, dia akan bawa banyak kesan buruk. Antara kesan dia adalah dari sudut pernikahan kan, kemudian dari sudut harta pusaka di antaranya, betul tak? Kalau bapa angkat dia tu binkan dia kepada anak tu, dibinkan kepada dia, jadi harta pusaka tu siapa akan dapat? Sudah tentulah dalam mahkamah, tentulah dia akan melihat kepada bin siapa. Jadi secara tak langsung makan harta haram, lepas tu pula mungkin ada hak-hak orang lain, anak sebenar sepatutnya dapat, dah diambil oleh anak yang dibinkan tadi tu. Jadi agama ni telah membuat banyak preventif pencegahan dari semua perkara-perkara ini. Antaranya melarang membinkan seorang anak kepada ayah yang bukan kandungnya. Dalam hadis yang lain, sangat berat hadis ni, yang mana sabda Nabi SAW seperti mana kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sesiapa yang mengaku ayah kepada bukan ayahnya, sedangkan dia tahu bahawa orang itu bukan ayahnya. Kita tak suka macam mana bapa kita yang betul tu, yang darah daging kita tu, jahat macam mana dia sekalipun, kita tak boleh kufur nikmat kepada bapa. Tetap kita kena mengaku dia itu adalah ayah kita. Tak boleh kita kata, ni bukan bapa saya sebenar, bapa saya yang itu, contoh. Jangan. Kalau dia tahu itu bukan bapa dia, dia mengaku itu bapa dia, maka diharamkan bagi anak itu syurga baginya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berat tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang ada tak berlaku pada zaman ini menukar nama bapa? Ini pun isu yang perlu diambil berat. Perlu diambil perhatian oleh kita sebagai orang yang belajar. Mungkin benda ni ada berlaku kepada ahli keluarga kita, pada jiran-jiran kita, maka kita kena tegur. Kita kena tegur. Kita kena bagi tahu. Kalau macam malu sangat ketika hidup, mungkin kita kena usaha meninggalkan satu dokumen, buatlah apa-apa penyataan ke, apa saja maklumat untuk bagi tahu kepada anak dia tu bahawa kita ni bukan bapa dia sebenar. Kena bagi tahu. Marah macam mana pun dekat, marah macam mana pun, contohlah, marahlah pada, contohnya dapat bayi, lepas tu bapa dia hilang, tak ada tahu entah ke mana, ataupun bapa jahat, isteri tu jahat macam marah macam mana pun dekat bekas suaminya tu kan. Jangan sama sekali bagi tahu kepada anak dia bahawa bapa dia sebenar ini. Jangan. Kena jelaskan perkara sebenar supaya kita sentiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali. Bukan lagi, dua lagi. Okey, yang ke-15, melaknat bapa sendiri. Ada tak manusia dia melaknat bapa dia sendiri? Ada tak manusia kata, celaka ayah ni, semoga Allah laknat ayah? Ada tak? Susahlah kita nak carikan anak yang dia melaknat bapa sendiri. Tapi kalau ada, dia akan mendapat laknat dari Allah. Kita baca dalam hadis riwayat Muslim, sabda Nabi SAW, la'anallahu man la'ana walidihi. Allah telah melaknat orang yang telah melaknat kedua orang tuanya. Okey, apa maksud dia? Dia ada dua maksud. Maksud yang tersirat dia, yang pertama,
Maksud dia, kalau secara tersurat, memang dia laknat betul lah bapak dia tu. Okey, celaka betul orang tua ni. Contoh, Allah laknat orang tu. Okey, maksud yang tersirat, yang pertama mungkin dari sudut dia buat suatu perbuatan yang menyebabkan bapak dia kena laknat. Macam tu maksud dia. Ataupun kalau hadis yang kedua bagi tahu, kita mengejek, kita melaknat bapa orang lain sehingga menyebabkan orang lain tu melaknat pula bapa kita. Walaupun kita sendiri tak melaknat bapa kita, tetapi kita telah membuatkan orang lain melaknat bapa kita. Antaranya mengejek dan sebagainya. Tengok hadis. Hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya terus pergi pada maksud. Nabi mengatakan sesungguhnya di antara dosa besar yang paling besar ialah seseorang melaknat ibu bapanya sendiri. Nabi ditanya, macam mana melaknat seseorang tu boleh laknat bapa dia sendiri? Nabi bagi jawapan. Nabi kata, seseorang mengejek bapa orang lain, lalu orang itu pun membalas dengan mengejek ayah dan ibu dia. Itu pun satu perkara. Jangan, ya. Jangan buat perbuatan yang mengajak orang lain melaknat kedua ibu bapa kita. Kita akan termasuk dalam golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-16, terakhir sekali, kita mengubah mana-mana ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dekat mana yang ubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala tu? Okey, tengok di dalam nota yang dibekalkan kepada tuan-tuan dan puan, ini sangat dikaitkan pada perempuan dan juga termasuk lelaki. Apa dia? Sabda Nabi SAW, la'anallahu al-washimati wal mustawshimati. Allah melaknat perempuan-perempuan, wanita-wanita yang membuat tatu dan wanita yang diminta untuk ditatukan. Kalau ada kedai buat tatu, dia mentatu, dia itu dilaknat. Dan orang yang meminta kepada pembuat tatu itu pun akan dilaknat oleh Allah. وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ, dan wanita-wanita yang mencabut bulu dan yang meminta untuk mencabut bulu yang ada di wajahnya. Bulu-bulu yang ada di wajahnya, maksud dia contohnya macam bulu kening. Ada tak orang trim bulu kening? Ada tak wanita-wanita yang dia cukur bulu kening dia? Banyak Ustaz, ramai. Okey. Lepas tu mana-mana wanita yang wal mutafallijati, yang merenggangkan giginya, dia mencantikkan giginya dengan niat lil husni, dengan niat untuk mencari kecantikan. Dia termasuk di dalam al-mughayyirati khalqallah. Dia termasuk yang mengubah ciptaan Allah. Okay, kenapa didatangkan wanita khususnya kerana apabila sebut buat cantik ni, demi kecantikan ni, siapa yang akan cari biasanya? Wanita lah. Maksudnya dekat sini ada dua. Isu pertama tentang bulu kening. Bulu-bulu yang ada di wajahnya dan juga pada gigi. Dua isu. Okay. Ni dia punya alasan dia demi kecantikan. Tengok ini alasannya, demi kecantikan. Maksudnya kalau tujuan dia bukan untuk cantik, contohnya sangat aib kalau bulu-bulu dekat tubuh, dekat muka, wajah ni ada bagi perempuan kan. Ada tak perempuan yang dia kadang-kadang nampak macam ada misai, dia nampak macam ada janggut, ada macam bulu-bulu kan. Kalau bulu-bulu seperti itu boleh mengaibkan, okay, maka dibenarkan untuk dicukur lah, untuk dia buang lah. Tapi kalau bulu kening dia sekali, contohnya dia terpaksa trim bulu kening ni,
dia terpaksa cukur bulu kening dia. Sebab apa? Bulu kening dia kalau dia ada, menakutkan semua orang. Contoh bulu kening dia macam tegak, kan, macam menakutkan orang, macam burung hantu tu ke, contoh. Dia terkeluar dari hadis ni. Sebab hadis ni dia hanya kata untuk lil husn. Niat dia untuk kecantikan. Tapi kalau mungkin sebab untuk tujuan dia berubat, tujuan untuk macam mengaibkan dia, boleh memalukan dia, yang itu dibenarkan. Termasuk pada gigi. Termasuk pada gigi. Okay, gigi sekarang boleh jadi satu bisnes yang sangat lumayan. Antaranya orang buat apa pada gigi tu? Antaranya orang buat apa pada gigi? Contoh perempuan. Okey. Ada tak? Siapa boleh sebut antaranya apa yang perempuan buat zaman sekarang pada gigi dia? Braces, Ustaz. Braces. Okey. Boleh tak pakai braces? Pendakap gigi. Ataupun bukan pada braces saja, orang sarung gigi tu. Dia letak veneer kan, dia nak bagi gigi terdapat putih kan. So macam mana hukum dia? Nampak macam kan merengah orang pakai pendakap gigi tu. Okey, jawapan dia dekat sini. Okey, saya tak pandai, saya bukan ada ilmu, maka kita rujuk. Apa kata para ulama? Okey, begini. Okey. Tuan-tuan nanti buka tengok dekat tajuk hukum memakai pendakap gigi. Okey. Saya tunjukkan pada tuan-tuan perempuan dia punya jawapan dia. Okey, kat sini. Ambil maklumat ni, print. Ni. Apa tak tajuk? Hukum memakai pendakap gigi dan sarung gigi. Terus ambil kepada kesimpulan dia, senanglah. Okey, kat sini. Okey, kesimpulan dia adalah berdasarkan dalil yang dikemukakan, hukum memakai pendakap gigi maupun sarung gigi adalah harus bagi tujuan rawatan gigi yang rosak seperti patah, jarang dan retak agar dapat mengembalikan fungsi gigi yang asal. Maknanya harus kalau tujuan berubat. Adapun tiada keperluan memakai sarung gigi ataupun pendakap sekiranya tiada sebarang aib pada gigi itu ataupun hanya semata-mata nak cantik, maka ia termasuk di dalam mengubah ciptaan Allah. Faham Maknanya dia tiada keperluan. Maksudnya dia termasuk di dalam hadis nak bercantik-cantik saja. Bukan sebab gigi dia tu kalau tak letak sarung gigi ataupun tak letak pendakap gigi, dia macam gigi dia macam orang tengok pun takut, boleh memalukan dia. Itu baru diharuskan. Dia tak termasuk dalam mengubah yang Allah ciptakan. Okey. Kalau orang tanya pula, kalau tanam gigi boleh tak? Kalau kita menanam gigi, kita buat implan gigi, macam mana? Okey, kita tengok pula hukum tanam gigi. Nanti dekat chat tu ada letakkan dah. Ya, dia punya artikel dia. Okey, tengok hukum menanam gigi. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, nampak ya? Hukum menanam gigi, implan gigi tu. Okey. Kita terus pergi kepada hujung sekali. Kita tengok kepada kesimpulan dia. Okey. Dia kata kesimpulannya harus boleh menanam gigi kalau ada maslahah, iaitu untuk rawatan, yang mana kalau dia tak tanam gigi tu akan menyusahkan dan menyukarkan kehidupan dia seperti tak mampu nak mengunyah makanan dan lain-lain. Jika ianya sekadar untuk kecantikan seperti menggantikan gigi yang ada dengan yang lain yang lebih elok,
maka seeloknya ia tidak dilakukan. Sebenarnya ada pada zaman Nabi ganti, dia beza ubah dengan dia mengganti tu. Sebab pada zaman Nabi memang ada sahabat yang dia tukar hidung dia tu. Dia tukar hidung pula. Dia tukarkan hidung dia letakkan dengan perak. Dia hidung dia dengan perak saja ya. Kita tengok dekat sini. Ada cerita dia sebenarnya pada zaman Nabi. Tapi tujuan berubahlah kisah ni. Kisah Arjafah binti As'ad. Dia kata, hidungku telah terputus pada peperangan Khulab di zaman jahiliyah. Maka aku ambil menggantikan hidung dengan perak. Lalu hidungku mula membusuk. Lalu Nabi SAW memerintahkan aku untuk ganti hidungku dengan yang emas. Ini untuk berubat lah. Okey, kata perempuan ya. Okey. Jadi maksudnya hati-hati. Lihat. Okey, satu lagi isu gigi. Boleh tak cabut gigi yang jongang? Segigi. Gigi yang jongang. Boleh tak? Pasal gigi juga. Gigi yang jongang. Jongang ni macam mana? Jongang lah kan? Okey. Okay, tengok dekat fatwa saya kongsikan sekarang pada tuan perempuan. Okay, tengok sini ya. Okay, nampak tak? Hukum mencabut gigi yang jongang. Okay. Jadi, kita pergi kepada adakah dia termasuk mengubah ciptaan Allah? Okay. Pergi kepada kesimpulan lah, nak baca satu-satu mungkin tak ada. Okay, kita baca dekat sini. Oh, dia macam ni. Okay, jawapan dia mudah je. Okey, jika gigi itu boleh menyebabkan keaiban ataupun kesakitan sebab ada lebihan daging dan seumpamanya, kan? Maksudnya kalau gigi itu menyebabkan aib, malu sangat dia, menyebabkan macam pelik sangat daripada orang, kan? Menyebabkan hidup dia tak tenteram, ataupun gigi jongang itu menyebabkan ada masalah-masalah lain, maka diharuskan untuk dia mengubat dia, cabut dia. Tapi jika ditukar atas dasar kecantikan, maka syarak melarangnya. Ya. Seperti mana kita baca dekat sini, seperti mana golongan wanita yang menjarangkan gigi dan juga mengasah gigi. Faham ya? Maksudnya mudah je. Maksud dia, jika tujuan untuk merawat, jika tujuan macam ada keaiban, orang takut, orang pelik, akan menyebabkan jadi macam emosi kita terganggu, kan, menyebabkan kita lain daripada lain, maka dibenarkan untuk kita macam cabut ke, pasang pendakap ke, contoh. Tapi kadang sekadar biasa je gigi dia, tak ada apa pun, cuma dia tak putih lah daripada orang lain. Sekarang kau nak senyum, so kalau dia sarung gigi dia tu, dia tukar gigi baru, ini yang termasuk di dalam tujuan berhias. Jadi hati-hati ya, doktor-doktor gigi. Hati-hati, apa-apa pun pastikan apa khidmat kita, servis yang kita bagi tu termasuk dalam khidmat yang tidak mengubah gigi-gigi yang Allah ciptakan. Jadi kita apa dia? Yang kita sebut tadilah tujuannya hanya untuk merawat dan sebagainya, ada keperluan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Alhamdulillah, selesai dah kita untuk siri yang kedua untuk tajuk golongan yang dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat, dilaknat oleh para manusia sekaliannya. Ada apa-apa persoalan sebelum kita tangguhkan? Sila jemaah ya, jika ada soalan. Dalam chat tu ada banyak. Okey. Terima kasih kepada Puan Syahira. Okey, dalam chat tu, kalau kita tengok dekat dalam chat Zoom tu, ada banyak artikel-artikel yang kita
paparkan tadi ada dalam tu. Kalau boleh print. Okey, sekejap ya. Okey. Ada tanya dekat chat ni, adakah penjualan arak di kedai yang perjanjian Islam atau apa membabitkan orang pemimpin yang akan ditanya? Ya, pemimpin yang akan ditanya oleh Allah nanti di hari akhirat. Allah akan tanya dia. Tanya tu maksudnya apa usaha dia dah buat. Tu tambah lagi orang yang ada kuasa lah. Okey. Kemudian kita basuh kain yang digunakan untuk makan benda haram. Kalau kita basuh kain yang digunakan untuk makan benda haram. Jadi saya tak jelas soalan dia. Apa hukum bagi kita makan di kafe-kafe yang menunya ada menjual arak? Okey. Ni ada dua maksud ni. Kalau makanan tu ada campuran arak, yang tu tak boleh lah walaupun sedikit. Tapi kalau menu dia ada jual arak, kita makan tu dia sama macam ni. Dia sama macam kita membeli, kita pergi pasar raya. Ada tak pasar raya yang jual arak? Ada. Tapi adakah kita tak boleh membeli di tempat pasar yang jual arak? Kita tak boleh beli arak tu, tapi kita boleh memberi barang-barang yang lain. Begitu juga di kafe. Arak tu perkara lain. Tetapi kita makan tu benda yang halal. Sebab ada juga kedai-kedai bukan sekadar dia ada jual arak, tapi ada juga kedai-kedai yang dia menyediakan makanan-makanan yang tidak halal. So macam mana? Kita tak makan benda yang tak halal tu. Di situ dia masuk dalam bab yang lain. Bab dia membantu kedai tersebut, itu masuk isu yang lain. Okey, kejap. Okey. Okey. Okey, seperti mana aib tadi ya, kalau gigi tu selalu diejek kerana gigi yang tidak cantik seperti jongang, sengit dan sebagainya. Kena tengok. Yang ni kena tengok betul-betul. Adakah kalau macam sengit gigi tu orang tak nampak sangat tu tak apa lagi lah. Tapi kalau macam jongang ke apa tu, kalau dia jadi aib yang betul-betul kan, orang tengok pelik, jadi aib, ini kalau rasa perlu untuk dirawatlah. Tapi dengan niat untuk berubah lah. Okay. Okey, ada kata braces digunakan untuk membetulkan gigi yang tidak lurus berlapis. Adakah termasuk untuk mencantikkan? Kat sini isunya tadi tu. Seperti mana artikel fatwa yang kita baca tadi tu. Okey, kalau gigi tu tak lurus, ada kesan pada pemakanan. Kalau gigi tu berlapis, ada kesan pada pemakanan. Ada kesan mudarat apa-apa tak pada kesihatan? Adakah kesan pada keaiban diri? Itu kena ditanya lah. Wallahu a'lam. Sebab kalau baca pada fatwa artikel tadi, begitulah maksudnya. Jika memang niat untuk bercantik-cantik, ia dilarang di dalam agama. Wallahu ta'ala alam. Okey, kita berhenti di sini. Jadi kalau ada sebarang persoalan hukum hakam lain, saya cadangkan tuan-tuan boleh mengemukakan mana-mana persoalan kepada institusi fatwa khususnya. Boleh tanya direct pada mereka kerana mereka ada researcher dia. Jadi apa yang saya bentangkan tadi pun semua apa yang telah saya ambil daripada penulisan, jawapan kepada pihak yang lebih berautoriti, lebih alim dalam ruang-ruang ini. InsyaAllah. 2 minggu akan datang, minggu ketiga kita akan masuk kepada tajuk Fadail Amal semula. Ya, kita akan masuk kepada pada tajuk galakkan beramal. Jadi saya berhenti setakat ini. Maknanya kita hanya sampai 16 golongan yang dilaknat, yang mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Salah silap, saya mohon ampun dan maaf. Kalau ada mana-mana jawapan saya yang tidak tepat, tolong diberikan teguran. Ya, jika ada mana-mana
kelemahan pada penyediaan nota, penghebahan info-info kelas, begitu juga kepada penyampaian saya juga mohon ampun dan maaf. Jadi saya serahkan kepada Kak Mazidah jika ada apa-apa, Kak. Saya ingin tambah sikit Ustaz ya. Aha, Dan aha. apa pengajian, banyak pengajian kita hari ini di mana kita banyak dah kata orang overload Ustaz ya. Sebab banyak benda-benda yang Ustaz bincangkan hari ini seolah kita telah menjadi sesuatu yang kebiasaan bagi kita ataupun generasi-generasi baru. So, harap-harap kita dapat war-warkan kepada generasi-generasi baru ataupun sahabat-sahabat kita saya. Iya, Kak. Jadi kelas Ustaz akan untuk pengumuman semua ya. Welcome to the new